Dan saya dah umumkan semalam bahawa Jabatan Penjara akan mengeluarkan SOP tambahan yang baru. Dan hari ini Alhamdulillah Ketua Pengarah Jabatan Penjara telah membuat pembentangan di dalam sidang khas MKN secara video conferencing ini bagi menyekat penularan COVID-19 di dalam kawasan, di dalam penjara dan juga kawasan sekitar penjara, termasuklah kepada warden, keluarga mereka dan sebagainya. Ada 3 SOP yang besar yang dibentangkan hari ini. Yang pertamanya adalah SOP mengenai penerimaan banduan baru. Ya. Untuk penerimaan banduan baru, saringan COVID-19 akan dilakukan kepada banduan yang baru ini sebelum dimasukkan ke dalam penjara. Sama ada untuk direman ataupun menjalani hukuman. Selepas keputusan diketahui, ya, iaitu mereka katakan negatif, mereka tidak akan dimasukkan terus ke dalam penjara ataupun sewaktu menunggu keputusan. Mereka akan ditempatkan di satu tempat yang berasingan di luar, sama ada di luar ataupun di dalam. Dan selepas keputusan negatif, maka mereka terpaksa menjalani kuarantin dulu sebelum dimasukkan ke dalam penjara. Dan mereka perlu berada di pusat, di kawasan yang khaskan untuk kuarantin selama 13 hari sebelum dilakukan swab test kedua. Sebelum swab test kedua. Jadi selepas mendapat swab test kedua, jika ada mana-mana yang positif, sama ada swab test pertama atau kedua, tentu saja akan dihantar ke hospital. Manakala swab test kedua, selepas swab test kedua didapati banduan itu resultnya adalah negatif, mereka akan dipindahkan ke dalam blok penjara. Penempatan kekal hanyalah pada hari ke-15 dan akan diasingkan dulu selama 5 hari daripada bercampur dengan banduan-banduan lain. Jadi ini merupakan satu SOP yang ketat daripada Jabatan Penjara untuk memastikan kes yang melibatkan banduan baru yang menyebabkan jangkitan kepada banduan-banduan yang lama dapat dielakkan. Mengenai pengurusan banduan sewaktu di dalam penjara, walaupun sudah pun negatif, yang bercampur dengan pegawai-pegawai banduan-banduan lain adalah negatif, tetapi masih lagi dikawal dengan ketat oleh Jabatan Penjara. Sebagai contoh, Jabatan Kuasa Urusia Pengurusan Krisis COVID-19 diwujudkan dan diaktifkan di dalam penjara. Pengoperasian penjara sementara diwujudkan bagi mengelakkan kesesakan. Mewujudkan base untuk anggota Kementerian Kesihatan di kawasan berhampiran untuk merawat banduan yang tidak kritikal di blok penempatan. Banduan sedia ada dalam penjara tidak dibenarkan keluar daripada penjara dalam bilik penjara mereka kecuali rawatan dan pengurangan kesesakan. Yang seterusnya, pergerakan dalam penjara dihadkan kecuali banduan dapur dan banduan kebersihan. Banduan dapur ni saya kira yang memasak lah, yang terlibat dalam memasak. Lawatan keluarga banduan dibatalkan serta-merta dan penjara sama ada dalam dan luar akan disanitasi sebanyak 2 kali sehari. Ini di dalam pengurusan di dalam penjara. Banduan juga ada masanya terlibat
untuk dibawa ke mahkamah dan juga untuk pemindahan ke penjara lain. Oleh itu beberapa SOP juga diperkenalkan, seperti penjarakan sosial di dalam kenderaan. Sebelum ini mungkin tidak ada penjarakan sosial, kedudukan yang rapat-rapat di dalam kenderaan. Sekarang ini penjarakan sosial di dalam kenderaan. Pemeriksaan kesihatan ke atas pegawai pengirim dan banduan dilakukan untuk mengesahkan fit to travel dan bebas gejala COVID-19. Pastikan alat bantuan keselamatan dan kenderaan akan digunakan mesti sanitize ataupun dinyak kuman. Peralatan bantuan termasuk sarung tangan, pelitup muka dan hand sanitizer juga disediakan. Jadi walau kita ada kes yang melibatkan berlaku perpindahan banduan daripada satu penjara ke satu penjara, kerana tidak ada SOP yang ketat seperti ini, ada kes yang melibatkan jangkitan di penjara yang lain. Begitu juga dengan proses ke mahkamah, tidak ada banduan yang perlu sambung jaminan dan sebagainya untuk perlu dibawa ke mahkamah dan sebagainya. Kalau dulu dibawa terus ke mahkamah, saya difahamkan tadi oleh Peguam Negara bahawa pihak mahkamah bersetuju untuk kes-kes reman seperti ini boleh dibuat secara video konferensi untuk mengelakkan pergerakan daripada penjara ke mahkamah, yang juga akan membahayakan bukan saja warden yang mengiri mereka, tetapi mungkin membahayakan staf-staf di dalam mahkamah. Jadi magistrate dan sebagainya mungkin mempunyai risiko apabila banduan itu dibawa ke mahkamah. Jadi mengelakkan untuk menjangkiti semua orang lain. Jadi kita dapat kebenaran supaya sambungan reman dan perkara yang berkaitan dengan reman boleh dibuat secara video konferensi.